أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku, yakni Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan aku, beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Aku memperkenankan orang yang berdoa apabila berdoa. Mereka hendaklah menyahut seruanku dan beriman kepada aku, supaya mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Diriwayatkan oleh para ulama tafsir, ayat ini berkait dengan soalan daripada seorang Arabi, yakni seorang Arab Badui yang tinggal di kawasan darat, kawasan yang jauh daripada bandar, daripada Madinah, yang tidak banyak mengaji, tidak banyak hadir dalam majlis ilmu. Dia datang bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih?" Wahai Rasulullah, adakah Tuhan kita dekat dengan kita? Maka cukup dengan kita bermunajat, kita berbisik saja bila berdoa, ataupun Tuhan itu jauh, kita berdoa dengan suara yang kuat? Nabi SAW diam, tidak menjawab soalannya. Lalu datang malaikat Jibril menurunkan wahyi daripada ayat yang kita baca tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sangat hampir, sangat dekat dengan mereka. Disebut di dalam ayat yang lain, firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya aku sangat dekat kepadanya, lebih dekat daripada orak lehernya sendiri. Di mana Allah Ta'ala membandingkan hampirnya dia dengan kita, sehingga lebih hampir, lebih dekat daripada orak leher kita sendiri. Dekatnya orak leher ni, kalau dikerak, mati selalu, putus. Menunjukkan Allah Ta'ala terlalu dekat dengan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan hijab, mengadakan dinding di antaranya dengan hamba-hambanya, sehingga kita tidak boleh melihatnya, melainkan pada hari kiamat kelak. Apabila Nabi Musa alaihi salam meminta daripada Allah ketika bermunajat, mendengar kalam Allah Ta'ala di Gunung Tur Sina, Allah Ta'ala menyatakan, wahai Musa, kamu tidak boleh melihat aku, tetapi lihatlah kepada bukit Gunung Tur Sina, iaitulah gunung yang sangat keras batunya, macam batu stoko, gunung yang keras batunya. Apabila Allah Ta'ala menunjukkan nur, cahaya yang mendindingkan di antaranya dengan Musa, Quran menyebut, falam atajalla rabbuhu ja'alahu dakka.
Maka apabila Tuhan menjelma, setengah ulama mengatakan hanya sedikit cahaya yang menjadi hijab dinding, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tiba-tiba gunung Tur Saina yang pejal, yang keras menjadi hancur dan sama rata dengan bumi, dan Nabi Musa terus pengsan, tersungkur, tidak sedar diri, kemudian sedar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran menyebut apabila Bani Israel minta daripada Nabi Musa untuk melihat Allah Ta'ala, untuk menjadi bukti dia beriman kepadanya, Bani Israel disambar oleh peti dan mereka dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan semula dan mereka rasa takut selepas itu. Disebut di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala menjadikan dinding di antaranya dengan makhluknya. Sekiranya dibuang dinding itu, nescaya semua yang dilihat oleh Allah Ta'ala tidak tahan dengan kehebatannya, hancur menjadi debu, hancur lebur. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala sangat hampir dengan hamba-hambanya dan memperkenankan doa hambanya apabila hambanya berdoa. Dan Allah Ta'ala sangat kasih kepada hamba-hambanya yang berdoa, dengan syarat doa itu mestilah dalam perkara yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dalam perkara memudahkan perkara wajib yang kita tunaikan, meninggalkan perkara yang diharamkan, ataupun perkara dunia yang diharuskan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mesti memperkenankan doa itu. Sama ada diberi terus di atas dunia ataupun disimpan, tidak diberi lagi di atas dunia, akan diberi pada hari akhirat kelak. Orang yang beriman hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan yang baik, bukan dalam urusannya jahat. Nak curi, nak merampok, berdoa, itu tak boleh, diharamkan. Nak tipu orang, berdoa biar minta berjaya tipu orang, itu haram. Yang haram, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat kasih kepada hamba-hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Makin banyak kita berdoa, makin Allah Ta'ala kasih. Disebut oleh penyair Arab, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu minta dengan anak Adam, dengan manusia, mintalah dengan Tuhan yang pintunya tidak ditutup sekali-kali, yang sentiasa terbuka. Allah Ta'ala mereka marah kepada hambanya yang tidak meminta kepadanya. Adapun manusia, kalau diminta, dia marah. Itu beza antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa diperkenankan kepada mereka yang tertentu, yang memakan makanan-makanan yang halal, yang tidak makan makanan yang haram, dan mereka yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Disebut di dalam hadis yang sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhun al-imamul adil wal mazlum was-sa'imu hatta yuftir. 3 jenis manusia yang Tuhan tidak tolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang sungguh-sungguh menegakkan syariat Allah, yang beramal dengan Islam. Kalau dia berdoa, doanya diperkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menyakiti pemimpin-pemimpin yang menegakkan syariat Allah, kerana doanya ditakuti, diperkenan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang kena zalim, al-mazlum, orang yang kena zalim. Walaupun orang yang kena zalim itu orang kafir, orang kafir yang menyekutukan Allah, dia kena zalim,
di mana doanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Maka kita diharamkan buat zalim kepada sesiapa sahaja, kerana orang yang kena zalim ni kalau dia berdoa tak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Nabi SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman, Nabi bersabda, wahai Mu'adz, apabila engkau pergi ke Yaman, engkau akan bertemu dengan golongan ahli kitab, iaitulah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Ajak mereka masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Setelah mereka masuk Islam, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu semalam. Setelah mereka sembahyang, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan kepada orang-orang yang kaya diambil sebahagian sedikit daripada hartanya untuk diberi kepada orang-orang yang berhak. Dan seterusnya Nabi bersabda, wa iyyaka wa kara'im amwalihim ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Wahai Mu'adz, jauh daripada mengambil harta-harta yang mereka sayang. Maksudnya walaupun engkau mengambil zakat, jangan ambil sesuka hati engkau, terpulang kepada tuan harta itu. Walaupun zakat hendaklah dipilih daripada harta yang baik, harta yang disayangi. Disunatkan beri zakat daripada harta yang kita sayang, yang kita kasih. Tetapi orang yang mengambil zakat tidak boleh merampas, tidak boleh ambil ikut suka, aku nak ni, tidak boleh. Itu zalim. Zalim walaupun dalam masalah mengeluarkan zakat. Takut doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada hijab, tidak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kena zalim hendaklah berdoa jangan lebih pada had. Jangan orang buat zalim pada kita, sejaka kita minta doa biar balas depa. Itu tidak boleh. Itu melampaui batas. Akan dibalas pula pada hari kiamat kelak. Kerana kita doa lebih pada had kepada orang yang buat zalim. Tetapi bersabar lebih afdal. Bersabar lebih baik. Lebih baik mereka yang dizalimi dia bersabar, dia tidak berdoa, dia bersabar. Dan lebih afdal lagi dia memaafkan orang yang buat zalim pada dia. Itu lebih afdal. Orang buat zalim pada dia pada hari kiamat kelak, kalau dia memaafkannya, ada di antaranya orang yang sangat dizalimi oleh orang, dia sabar dan dia memaafkan orang yang buat zalim pada dia. Di antara mereka ialah orang yang masuk syurga dengan tiada hisab pada hari kiamat kelak. Ini satu perkara yang sangat susah, bukannya mudah. Bila seorang itu kena zalim, sudah tentulah panas hati, marah, maka tidak mudah dia memaafkannya. Tetapi ada orang yang memaafkannya. Di antara contohnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bapa saudaranya mati dalam peperangan Uhud. Bapa saudara Sayyidina Hamzah mati dalam perang Uhud, sehingga dicincang tubuhnya, dikerak hidungnya, dipotong kemaluannya, dibelah dadanya oleh musuh. Dan yang bunuhnya bernama Wahsy. Wahsy yang bunuh Nabi, yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dan Nabi bila melihat bapa saudara dia menangis dan geram dan mengatakan dia akan balas dengan balasan yang sehebat-hebatnya. Lalu Allah Ta'ala turun mewahyikan kepada Nabi Muhammad SAW, wa in aqabtum fa'aqibu bima uqibtum. Dan jika sekiranya engkau balas wahai Muhammad, balahlah sebagaimana orang buat kepadamu, jangan balas lebih. Tuhan kata, wa in sabartum lawa khairul lisabirin. Dan jika sekiranya kamu bersabar, maka sabar itu lebih baik kepadamu wahai Muhammad. Kalau kamu sabar terhadap orang yang buat zalim, kamu sabar, kamu maafkan dia pula, maka sabar itu lebih baik. Dan akhirnya Wahsy masuk Islam. Dan dia masuk Islam dan dia masuk syurga pula. Dia masuk syurga kerana dia mati syahid dalam peperangan menentang orang-orang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu. Di mana memaafkan orang yang zalim, pahalanya sangat besar. Walaupun diizinkan kita berdoa bila kita kena zalim, dan doa diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang perkenankan doa ialah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dalam keadaan puasa dia berdoa, apalagi puasa yang diwajibkan, puasa Ramadan. Dalam masa kita berpuasa, kita berdoa, berdoa kepada Allah Ta'ala, terutamanya berpuasa dan selepas sembahyang. Kerana di antara masa yang baik kita berdoa ialah selepas kita mengerjakan ibadat. Dan lebih afdal waktu hendak berbuka kita berdoa, hampir berbuka kita berdoa, doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa ni walaupun ada adab dia dengan alhamdulillah, dengan berselawat, lepas tu sebut apa hajat kita, apa yang kita hajatkan, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Bukan semestinya dalam bahasa Arab, kita sebut dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Iban, bahasa apa pun, mengikut bangsa masing-masing. Dia sebut dengan bahasa dia, kerana Allah Ta'ala yang menjadikan bahasa-bahasa. Allah Ta'ala tahu apa kita bercakap dengan bahasa apa sekalipun, Allah Ta'ala tahu. Dan doa itu dengan ikhlas, bukan saja dengan lidah kita, termasuklah dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Sepanjang hari dia berpuasa sehingga waktu berbuka. Di mana waktu berbuka, waktu yang sangat diperkenankan doa. Itulah peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan Allah Ta'ala sebut, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka mereka hendaklah menyahut seruan aku. Seruan aku mereka kena sahut, mereka kena terima seruan Allah Ta'ala. Di antaranya dia menyuruh kepada yang baik dan menegah perkara yang diharamkan, perkara maksiat. Kita ikut perintah Allah Ta'ala, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan kita menyahut seruan dia supaya kita berdoa kepadanya. Di antaranya seruan Allah Ta'ala minta kita berdoa kepadanya. Itu di antara menyahut seruan Allah Ta'ala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku, percaya kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dan kita tidak buat perkara-perkara yang membatalkan iman, yang merosakkan iman, seperti bercakap perkara yang menghina agama Islam, mana-mana hukum Islam, menghina Allah Ta'ala, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina ajaran Nabi, perbuatan Nabi dan seumpamanya. Kita hina, itu perkara yang boleh membatalkan iman. Kalau iman batal, bukan saja doa tidak diperkenankan, bahkan amalan pun tidak diperkenankan sekiranya iman kita tidak ada. Kerana iman adalah asas kepada semua amalan. Amalan yang tidak didirikan di atas iman tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.